Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam slot cara menaip proposal dan kerja khusus sejarah STPM. Mula-mula sekali, kita lihat tajuk dia. Pada hari ini cikgu akan menerangkan cara untuk menulis pengenalan, proposal dan juga esei kerja khusus sejarah STPM. Dia menulis ataupun menaip kerja khusus ni ataupun proposal ni bukan satu perkara yang biasa, simple saja bagi pelajar yang telah biasa dengan program Microsoft Word. Namun demikian, terdapat ramai pelajar seperti yang cikgu alami, pengalaman cikgu, mendapati ramai pelajar yang masih ada juga yang tidak mahir menaip program menaip di Microsoft Word ni. Jadi macam mana nak mulakan? Cikgu bukan nak ajar pelajar yang dah tahu, nak ajar pelajar yang masih belum tahu. Jadi sebelum kita mulakan tu, kamu boleh layari blog cikgu, iaitu cikguaziz.blogspot.com. Cikgu Aziz, satu perkataan, huruf kecil, CIKGUAZIS, S nama cikgu tu, Aziz, S di belakangnya. Dan dalam halaman blog cikgu ni, apabila kamu buka, akan terpaparlah paparan sebegini. Dan paparan ini, dalam blog cikgu ni ada banyak maklumat tentang yang cikgu kongsikan tentang bagaimana untuk membuat kerja khusus sejarah dan juga soalan-soalan target, soalan-soalan ramalan ataupun analisa soalan-soalan tahun lepas. Baiklah, kita mulakan macam mana nak gunakan words. Okey, ini yang cikgu dah buka. Pertama sekali, kita berada di skrin utama. Di skrin utama ni, komputer kamu perlu cari logo yang ada Microsoft Word ni. Dia ada W macam ni, ada satu huruf W besar. Pelajar yang dah biasa tak ada masalah, pelajar baru. Type. So kamu tekan benda ni, Microsoft Word ni, dia akan keluar begini. Bila kamu klik, double klik, dia akan keluar satu paparan kosong sebegini. Paparan kosong saja, dan kamu boleh mulai type. Type apa saja. Kalau ini cikgu type selamat datang. Tadi cikgu type dengan huruf kecil S tu, tetapi dia akan auto betulkan. Dia akan jadikan S tu selamat, perkataan huruf pertama jadi huruf besar. Jadi selamat datang ni, sekarang kalau kamu tengok, dia ialah telah di-type, dan kamu boleh seterusnya, baris seterusnya. Jadi kita akan pergi kepada kerja khusus kita. Macam mana nak type pengenalan, proposal dan juga esei. Kita pergi pada yang cikgu telah tunjukkan. Ini satu contoh yang cikgu telah type. Di muka surat pertama, proposal ataupun esei kamu tu mestilah hanya ada, muka surat pertama mesti hanya di-type tajuk dan juga pengenalan saja. Cikgu ulang, dalam proposal dan esei kamu, proposal atau esei kamu, muka surat pertama mesti ada tajuk dan juga pengenalan saja. Satu muka tu, tak boleh tulis isi-isi lain. Jadi kalau kita lihat di sini, di bawah contoh yang cikgu beri, pada contoh yang cikgu beri ni, tajuknya ialah Sejarah Perkembangan Perusahaan Keropok Lekor di Kampung Belimau 75-700 Melimau Melaka dari tahun 2002 hingga 2015. Apabila kamu menaip tajuk, pertama sekali tajuk tu mesti letak di atas sekali, dan dia ditaipkan dengan huruf besar semua sekali. Jadi cikgu dah type dengan semua huruf besar. Namun demikian, huruf ini masih berada di tepi, belum berada di tengah. Jadi macam mana kita nak betulkan dia? Pertama sekali, huruf ni kamu perlu highlight. Apa maksud highlight? Highlight maksudnya, kalau di komputer kamu ada touchpad. Touchpad kamu tahu kan, yang empat segi dekat bawah keyboard tu. Di touchpad tu, kamu letak cursor dekat S ni, dekat tajuk kamu yang mula, dan tarik ke bawah. Tarik sampai ujung tajuk tersebut. Lepas. Bila kamu dah lepaskan, dah hide, ini dipanggil highlight. Macam mana nak buat tadi? Cikgu ulang sekali lagi. Letak cursor dekat huruf pertama tajuk kamu, tarik, tarik sampai ujung tajuk tersebut. Lepas. Dan pergi ke bahagian, kalau huruf dia, satu lagi cikgu lupa nak cakap tadi, bahawa huruf
semasa type proposal dan essay ni mestilah huruf Times New Roman. Kalau kamu type huruf Calibri contohnya macam ni, ini salah. Tak boleh. Mesti huruf, highlightkan sekali lagi, pergi pada arahan di sini, tekan Times New Roman. Kalau kamu tekan huruf lain pun nak cantik macam ni kan, tak boleh. Nak cantik macam ni, tak boleh. Mesti Times New Roman. Okey, sekarang kita dah tukar pada Times New Roman. Yang keduanya ialah dia mesti saiz 12. Kalau kamu kecilkan saja, nak kecil 10 ataupun nak besar cantik 18, 20, tak boleh. Mesti saiz font 12. Okey, sekarang saiz font dah 12. Jadi yang ketiganya, huruf ni sekarang dia berada di tepi. Di tepi dipanggil sini, ada ikon ni dipanggil align left. Ini automatik dia telah diset oleh Microsoft Word. Bila kamu type, dia akan berada di tepi sebelah kiri. Namun demikian, untuk tajuk ni kamu perlukan highlight sekali lagi macam ni semua. Dan tekan yang kedua ni, ikon yang kedua iaitu center. Kalau kamu tekan ujung ni, ketiga dia panggil align right, dia akan pergi sebelah kanan. Dan yang keempat ni justify. Justify ni dia akan, cikgu akan jalan depan ni. Jadi sekarang kita nak tajuk ni center. So tekan ini. See, dia jadi center. Dah center, berada di tengah-tengah. Yang seterusnya, yang ketiga, tajuk ni dah telah dicenterkan, dia mesti di boldkan. Highlight sekali lagi, highlight sekali lagi. Bold maksudnya kita gelapkan ni, hitamkan dia, lebih hitam. Jadi macam mana? Highlightkan dan terus pergi kepada logo ikon ini, B ni. Tekan B ni sekali. So dia akan jadi hitam, bold. Dah betul. Dan setiap perubahan yang kamu buat semasa menaip proposal dan essay perlu disimpan bagi mengelakkan apa yang kamu buat tu hilang dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kamu menaip, type, kamu akan dapati bahawa ada keluar garis merah sebegini. Malaysia merupakan, bawah perkataan merupakan sebuah negeri ni ada banyak huruf merah sampai kalau type 40 musyad. Macam mana nak hilangkan huruf merah ni? Garis merah ni, kamu perlu highlight dia. Macam tadi, tekan cursor, tarik ke bawah sampai ujung. Kalau semua sumpil lah. Sekarang ni dekat perenggan pertama ni, kamu dah highlightkan dia, kamu pergi tekan review. Pergi dekat ni, ada atas ni kan. File, home, insert, draw, design, layout, reference, mailings, review. Bukan view, review. Tekan review. Dekat review ni, kamu cari yang tulis ni. Ada logo A ni, language. Tekan, klik dia. Tekan self-proofing language. Self-proofing language. Nampak? Dia akan keluar, cari. Kalau macam cikgu ni dah siap dah, Malay Malaysia. Kalau tidak, kamu boleh cari di bawah. Scroll di bawah, cari Malay Malaysia. Malay Malaysia ni. Ada Malay Brunei. So tekan Malay Malaysia. Lepas tu tekan OK. See? Huruf yang digariskan merah banyak-banyak tadi, yang mengganggu fokus anda semasa nak menaip, telah hilang. Dan sekali lagi, save. Jangan lupa save. Panduan yang seterusnya untuk menulis pengenalan ni ialah, pengenalan mestilah dimulakan dengan huruf besar macam ni, tulis pengenalan. Lepas tu, pengenalan ni, untuk membuat proposal dan essay, kamu digalakkan untuk memulakan dengan angka diabjadkan, diangkakan di depan subtopik tu. So, dekat sini, pengenalan kita tulis 1.0. Kita type 1.0, spacebar. Kita dah type 1.0, spacebar. Seterusnya, kamu perlu boldkan dia. Highlight macam tadi. Kawasan situ saja, jangan tarik sampai ke bawah. Dan pergi balik pada home tadi. Tekan apa? Bold. Cantik dah. Font dia 12. Seterusnya ini perenggan yang pertama kamu. Apabila kamu type, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni dan dia tidak langkah seperti di atas ni. Ini auto. Jadi kamu perlu highlightkan dia. Lagi satu kamu perlu ingat, bila kamu menaip ni, dah type macam ni, dia biasanya dia tak sama tepi dia ni. Tepi dia tidak sama. Sekali lagi. Di hujung ni, garis ni, dia tidak sama tepi macam ni. Dia biasanya bila kamu type, dia akan jadi macam ni. Dia akan ujung dia ada depan, ada belakang, ada tak seragam. Jadi untuk buat proposal essay, perenggan tersebut mesti
seragam. Untuk seragam ke tepi ni, kita gunakan arahan justify tadi. Pergi kat sini, tekan ni, jadi dia akan jadi seragam sedemikian. Baiklah, arahan yang seterusnya bila semasa menaip proposal essay ialah dia mesti di-type dalam double spacing. Apa maksud double spacing? Double spacing macam kat atas ni, macam tajuk. Tajuk ni dia auto, okey. Bila kita mula type dia akan jadi gitu. Jadi sekarang untuk jadikan perenggan kita semua double spacing, kita perlu highlightkan perenggan ni yang dah buat tadi, tarik sampai ke bawah sikit tak apa, okey. Macam ni supaya dia akan, bila dia sampai ke bawah macam ni, arahan yang berikutnya dia akan follow, dia akan ikut double spacing. Jadi highlightkan dulu dan terus pergi ke mana? Pergi ke ni, command dekat paragraf ni, okey, tekan yang ada logo anak panah, garis-garis dan anak panah ni, line and paragraph spacing. Okey, klik sekali. Bila kamu klik sekali, dia akan menunjukkan bahawa sekarang kamu menaip menggunakan 1.0. Nampak tak? Dia auto 1.0. Jadi kita sekarang bila menaip essay dan proposal mesti gunakan format double spacing. Jadi pergi kepada nombor 2 ni, klik. Jadi dia akan jadi double spacing. Nampak tak? Okey, sekali lagi simpan. Okey. Jadi saya rasa arahan sampai sini kamu boleh faham. Arahan yang seterusnya ialah bukan arahan, panduan seterusnya. Arahan tu macam bagi tugasan. Okey, panduan seterusnya ialah apabila pelajar menaip, selama cikgu mengajar lebih kurang lamalah 20 tahun lebih ni, ramai pelajar akan melakukan kesilapan ejaan, kesilapan tata bahasa. Okey. Dekat sini kamu boleh lihat perenggan ni cikgu bacakan, Malaysia merupakan sebuah negeri. Malaysia merupakan sebuah negari. Tak boleh negeri, dia negara yang mempunyai pelbagai jenis makanan. Makanan sebagai contoh. Jadi makanan sebagai contoh. Bila kita menaip ayat yang pertama ni, dia habis dengan perkataan, dia ditamatkan dengan perkataan makanan dan ada tanda nokta. Selepas tanda nokta ni mesti letak cursor dekat situ belakang S, tekan satu space bar supaya dia tidak rapat, S dengan nokta tu tidak rapat. Kalau rapat, dia akan potong markah tata bahasa anda, ataupun dipanggil dalam markah kerja khusus ni markah teknik. Okey. Jadi sebagai contoh sini, Malaysia merupakan sebuah negara yang punya pelbagai jenis makanan. Okey, nokta, jarak 1, mudahkan dengan perkataan sebagai. Seterusnya, sebagai contoh ialah laksa. Laksa, koma, nasi lemak. Jadi laksa dengan nasi lemak ni dekat. Kena letak satu space bar. Letak cursor di situ, tekan space bar. Okey. Seterusnya, nasi lemak dan sate pun sama. Kesalahan yang sama. Satu space bar. Nasi kerabu, nasi dagang dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi, dan makanan juga salah. Perlu dibetulkan. Selepas nokta, letak cursor di situ, tekan satu space bar. Makanan-makanan tersebut sering menjadi kegemaran rakyat masyarakat di Malaysia dan salah satunya ialah keropok. Kajian yang dilakukan oleh penulis ialah mengenai sejarah perkembangan perusahaan keropok. P besar ni kena betulkan, P kecil. Perusahaan keropok lekor di Kampung Melimau, Melaka dari tahun 2002 hingga 2015. Apa kesalahan lagi? Kata nama khas, kata nama. Ini kesalahan yang sangat-sangat kerap cikgu temui selain pada kesalahan tanda nokta dan space bar tadi. Jadi Kampung Melimau ni ialah kata nama khas. Kampung kita mesti gunakan K besar, Melimau. Kampung Melimau 75700. Melimau nama daerah. Bukan nama daerah, nama tempat. Dan Melaka nama negeri, sudah pasti huruf besar. Jadi cikgu dah tunjukkan kepada kamu beberapa panduan untuk menaip proposal essay menggunakan program Word. Jadi apa lagi arahan yang cikgu akan ajar pada kamu ialah, pertama sekali tajuk bold dan center cikgu dah ajar. Pengenalan huruf besar, double spacing, align left, center, justify sudah. Nota akhir ni cikgu ajar cara nak menulis nota akhir. Cara untuk menulis nota akhir, seandainya apa yang kamu type ini merupakan satu bahan yang kamu ambil pada buku. Apa yang kamu tulis ni, contohnya Malaysia merupakan sebuah negara yang punya pelbagai jenis makanan. Sebagai contoh, laksa, nasi lemak, sate, nasi kerabu, nasi dagang dan lain-lain. Jadi kalau ayat ini kamu ambil daripada ayat ni sampai sini,
Kamu ambil daripada buku. Contohnya daripada buku sejarah makanan di Malaysia. Jadi buku tersebut kamu gunakan sebagai literature review ataupun kamu punya buku rujukan kajian kamu. Maka di hujung ayat tersebut kamu tulis letakkan nombor 1, type 1 je selepas titik tu. Type kan huruf nombor 1. Tapi bila kamu nak buat nota akhir, nombor 1 tu dia tak boleh besar gitu, dia mesti dikecilkan. Dan nota akhir ni dia punya rujukan akan kita tulis dekat ujung kita punya esei selepas bibliografi nanti. Itu cikgu akan terangkan kemudian. Jadi macam mana nak kecilkan huruf ni? Kamu tak boleh biarkan dia satu macam ni. Kalau satu macam ni dia jadi salah semasa ditanda. Jadi kamu sekali lagi tadi kalau perkataan ayat Malaysia merupakan sebuah negara yang punya pelbagai jenis makanan, sebagai contoh laksa, nasi lemak, sate, nasi kerabu, nasi dagang dan lain-lain lagi. Seandainya ayat ini kamu ambil daripada buku sebagai sumber rujukan kamu, maka ia boleh jadikan literature review ataupun sumber rujukan kamu yang akan kamu tulis di biografi dan juga nota akhir. Jadi dekat sini hujung dia kamu letak nombor 1, type nombor 1. Nombor 1 ni tak boleh tulis besar, mesti ditulis kecil. Macam mana nak kecilkan dia? Okey, cara nak kecilkan huruf ni untuk penggunaan di nota akhir ialah kamu highlightkan nombor 1 saja. Jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat dia akan pergi ke nombor lain. Okey, nombor 1 saja. Macam ni. Dan pergi mana? Macam mana nak buat kecilkan dia? Ya, senang saja. Bagi pelajar yang dah tahu senang saja. Dekat sini, dekat arahan home ni insert home ni kan. Sebelah bold italic ni tadi, dia ada X2, X2 bawah, X2 atas. Kamu tekan yang ni, superscript. Superscript bukannya superscript ini. Ini superscript ini. So tekan ni, klik ni. Jadi, kamu lihat kan? Jadi nombor 1 ni telah menjadi kecil. Dia dah jadi kecil. Okey. Okey. Nombor 1 ni dah jadi kecil kan? Ini untuk kegunaan cara menaip nota akhir. Okey, cikgu rasa cukup sampai di sini. Cikgu akan sambung cara untuk menulis pengenalan proposal dan esei ni, apa yang nak ditulis, apa yang nak isi dalam pengenalan esei dan proposal ini. Okey, setakat ni cikgu rasa panduan menulis ni telah membantu kamu. Panduan menulis dan menaip dalam Word ni telah cikgu beri bantuan kepada kamu. Jadi kita tengok apa yang nak ditulis dalam satu lagi. Okey, semua proposal dan esei kamu dia ada cover. Cover ni biasanya cikgu sejarah kamu akan beri. Cover ni bukan macam ni lah. Cikgu beri, cikgu sejarah, guru sejarah kamu akan beri dan kamu hanya perlu edit saja. Dia ada logo Majlis Peristirahat Malaysia, Sijil Tinggi Sekolah Malaysia ditulis, sejarah, STPM, kerja khusus sejarah, kerja khusus 940 Palang 4 2020. Di dalam kotak ni kamu kena tulis tajuk. Tajuk yang kamu pilih. Tajuk tu mesti tanya pada cikgu dulu sama ada betul atau salah. Contohnya di sini tajuk ialah secara perkembangan batik Bintan Pekan Pahang dari tahun 1990 hingga 1990. Okey, letak postcode di sini. Okey, Pekan Pahang. Sejarah perkembangan batik Bintan 2600 Pekan Pahang dari tahun 1990 hingga tahun 2015. Tema dia, tema 4 sejarah ekonomi ni tahun dulu punya lah. Contoh, cikgu ambil contoh. Nama calon ni bukan nama benar. Muhammad Ikmal bin Muhammad Aiman, cikgu tulis saja. Tulis nama kamu kat sini. Nanti bila cikgu kamu bagi template ni, kamu padam, tulis nama kamu. Okay, contohnya nama kamu huruf besar, tekan caps lock. Nama kamu contohnya Sharifah Aina. Okey, binti Said Aziz. Okey, so IC ni tukarlah IC kamu, padam yang ni, tulis kamu 1, 2, 3, 4. Angka giliran, sijil urut angka giliran kamu lah. Kalau SC, kalau di Melaka SM ni, di Pahang ni SC. Suruhnya nama sekolah kamu, kamu tulislah nama sekolah kamu. SMK Tuan Besar Bentong Pahang contohnya.
Okey, nama dan alamat sekolah, pengakuan calon. Dekat borang kamu ni, kamu mesti tanda tangan. Tanda tangan bukan di dalam komputer. Kamu tanda tangan bila kamu print nanti, kamu tanda tangan. Tanda tangan calon. Cikgu punya ni, cikgu buat watermark. Jadi tanda tangan calon dan tarikh. Kamu pengakuan calon, saya mengaku bahawa kajian inilah hasil kerja saya sendiri. Kamu tanda tangan dan tulis tarikh di tepinya. Okey, nama penilai. Siapa penilai kamu? Penilai ni maksud cikgu. Cikgu tu biasanya dia dah tulis siap. Okey, penilai kamu, contohnya dekat sini. Saya tulis Encik Faris Zarif bin Razak. Bukan nama cikgu lah, nama cikgu lain. Okey. Dan cikgu akan tanda tangan dan tarikh. Markah akan ditulis sini. Markah ni sulit lah. Tidak akan diberitahu kepada kamu sehinggalah keputusan keluar. Jadi kita pergi pada apa yang nak tulis dalam, apa yang kamu perlu tulis dalam pengenalan. Okey, ini contoh slide yang kamu akan bentangkan. Ini kemudian lah, cikgu tak tunjuk yang ini. Okey. Contohnya dalam slide ni, kita tengok pengenalan sajalah. Banyak sangat. Sekarang cikgu kamu tak faham. Yang slide ni cikgu akan terangkan kemudian. Okey, di bahagian pengenalan, proposal dan esei kamu, kalau tajuk, di sini, contoh yang cikgu telah buat dalam YouTube cikgu ni. Okey, pengenalan ni, tajuk ni ialah sejarah, sumbangan, ni tajuk tema tokoh. Tema tokoh, iaitu berkaitan tokoh seorang doktor pakar di hospital Bentong, Pahang, di antara tahun 1990 sampai tahun 2015. Ini sumbangan doktor, seorang doktor. Jadi pengenalan di sini, dalam pengenalan kalau tokoh ni, tak kira lah tokoh tu doktor ke, tokoh tu pemimpin masyarakat, tok empat ke, ketua kampung ke, tok sidang ke, tok penghulu ke, pun boleh. Jadi pengenalan ni, kalau dia seorang doktor pakar, pengenalan dia yang pertama sekali, kamu kalau berkaitan dengan perubatan, doktor perubatan, kamu ceritakan sejarah perubatan di Malaysia secara umum, ringkas saja. Kamu boleh cerita dekat Malaysia ni, hospital pertama di mana, boleh Google cari, siapa doktor pertama di Malaysia, doktor Melayu pertama ke, terpulang lah. Lepas tu, bila oleh kerana soalan ni, ini bukan di Bentong Pahang, di Jasin lah. Okay. Kalau kamu buat doktor tu, doktor pakar tu di Hospital Jasin Melaka, maka kamu cerita sikit lepas sejarah perubatan Malaysia secara umum, ringkas sikit saja. Kamu cari fakta sikit sejarah perubatan di Hospital Jasin Melaka. Cari hospital tu bila ditubuhkan, bila didirikan, siapa pengarah pertama dia. Boleh Google zaman sekarang ni, semua dalam internet. Okey. Jumlah katil dia ke. Seterusnya kamu boleh masukkan pandangan pertama dalam muka surat pertama pengenalan tu yang tidak boleh tidak. Kamu mesti tulis tentang sejarah Dr. Azizi tu, Dr. Azizi Zarif yang kamu kaji tersebut. Apa sumbangan dia? Jadi kamu perlu letakkan, tuliskan biodata dia dan sejarah pendidikan dia hinggalah dia menjadi seorang doktor. Itulah pengenalan untuk tokoh doktor. Kalau tokoh masyarakat, contohnya sumbangan seorang penghulu ataupun ketua kampung di tempat kamu. Jadi dalam pengenalan ni, kamu kena tuliskan sejarah, mula-mula sekali, kamu boleh tulis sedikit tentang sejarah kepimpinan di Malaysia. Sejarah kepimpinan di Malaysia. Macam ni sejarah perubatan. Kamu tulis tentang sejarah kepimpinan di Malaysia sedikit. Seterusnya, sejarah kepimpinan di negeri itu. Kalau di negeri Pahang, kamu cerita sikit negeri Pahang. Siapa menteri besar dia pertama? Siapa menteri besar dia sekarang? Okey, jangan tulis banyak, sikit je. Gabungkan kepimpinan Malaysia, kepimpinan di Pahang, dan seterusnya fokus kepada tokoh kamu tu. Kalau tak penghulu tadi, kamu tulis biodata penghulu tu. Siapa penghulu tersebut? Nama dia, umur dia, pendidikan dia, proses macam mana dia dilantik, sebelum dilantik penghulu dia kerja apa. Jadi semua fakta-fakta ni sebut akan membolehkan kamu menaip dalam langkau double spacing tadi satu muka surat. Itu untuk pengenalan kalau tokoh perubatan dan juga tokoh masyarakat yang cikgu bagi contoh ialah penghulu. Seterusnya kalau kamu pilih tokoh ekonomi, boleh juga. Jadi kamu pilih seorang tokoh sumbangan Encik Ahmad bin Ali, peniaga, tokoh usahawan tani. Tokoh usahawan tani daerah, peringkat daerah kamu. Dia tokoh juga, tokoh ekonomi.
Jadi kamu boleh tulis tentang sama. Kamu ceritakan sedikit tentang sejarah ekonomi negara kita secara ringkas, ataupun Malaysia terlalu besar ekonomi, cikgu rasa tulis sejarah ekonomi di tempat, di daerah kamu itu. Dan seterusnya dengan lebih dipanjang dan detail lah sejarah biodata toko tersebut, toko penerima anugerah petani Peladang Jaya tersebut. Biodata dia dari mana nama dia, umur dia, pengalaman dia belajar, ataupun kamu boleh ceritakan dia mula berkebun macam mana, secara ringkas lah dalam pengenalan ni. Siapa dia punya pihak yang membantu dia sehingga dia berjaya pada peringkat awalnya, dia belajar di mana. Okay? Itu pengenalan. Lebih detail lagi kamu boleh masukkan dalam isi-isi dalam muka surat yang banyak yang lagi kita nak tulis. Jadi ini hanya pengenalan. So cikgu dah bagi pengenalan apa yang nak tulis dalam pengenalan. Satu tadi tokoh perubatan, dua tokoh ekonomi, tiga tokoh tokoh perubatan, tokoh apa yang kedua tadi? Tokoh lupa dah cikgu. Tokoh masyarakat, penghulu tadi, dan juga yang ketiga ialah tokoh ekonomi. Okey, sekian saja untuk slot yang pertama ni. Cikgu akan sambung pada slot yang akan datang. Terima kasih dan jangan lupa follow blog cikgu iaitu cikguaziz.blogspot.com dan jangan lupa subscribe YouTube cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.